Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Poli bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang sudah subscribe dan juga kepada anda yang support channel ini. Guys, kami juga ingin nyatakan pada anda, terutama anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat 300 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara para artis atau personality Bollywood lainnya yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran anda. InsyaAllah kami akan buatkan juga video tentang mereka. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, kali ini kami akan bahaskan tentang aktris awal tahun 2000 yaitu Vidya Balan berdasarkan permintaan yang anda kirimkan kepada kami. Di antara pertanyaan anda, benarkah Vidya tidak pernah mencapai puncak dalam karyanya di Bollywood? Dan juga beberapa pertanyaan lain. Kami coba jawab pertanyaan anda itu. Vidya Balan dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1979 dan dia merupakan seorang aktris di India. Vidya dikenali sebagai pioneer atau pemula dalam melakukan perubahan dalam memotret para wanita dalam filem-filem Bollywood yang menampilkan tema tentang wanita yang dilakonkannya. Vidya juga merupakan penerima beberapa award termasuk 1 National Film Award dan 6 Filmfare Awards. Dia juga dianugerahi dengan Award Padma Shri oleh pemerintah India pada tahun 2014. Vidya dilahirkan di Bombay yang sekarang dikenali dengan nama Mumbai dalam keluarga Tamil Brahmin. Ayahnya bernama P.R. Balan dan ibunya bernama Saraswati Balan. Menurut Vidya, keluarganya berbicara dalam bahasa yang bercampur-campur antara Tamil dan Malayalam. Vidya memiliki seorang kakak yang bernama Priya Balan dan bertugas di bagian periklanan. Vidya membesar di kawasan yang moden di Chembur, Mumbai. Dia menerima pendidikan di St. Anthony Girls High School. Vidya diinfokan bercita-cita untuk membina karya dalam dunia filem setelah terinspirasi dengan aktris Shabana Azmi dan Madhuri Dixit. Ketika berusia 16 tahun, Vidya mulai berlakon siri TV yang dibuat oleh Ekta Kapoor yang berjudul Hum Panch musim yang pertama. Vidya menjadi terkenal di kalangan penonton TV dengan membintangi siri tersebut. Justru itu bila siri TV itu selesai, Vidya menerima tawaran daripada sutradara Anurag Basu untuk membintangi soap opera TV. Namun Vidya menolak tawaran itu sebab dia ingin menjadi pelakon filem bukannya pelakon TV. Kedua orang tua Vidya mendukung keinginannya untuk menjadi pelakon di Bollywood. Namun kedua orang tuanya mahukan Vidya menyelesaikan terlebih dahulu pendidikan formalnya. Sebab itu Vidya meneruskan pendidikannya di St. Xavier's College dan menerima ijazah dalam bidang sosiologi. Dan selanjutnya dia memperoleh gelaran master daripada University of Mumbai. Sewaktu masih kuliah di University of Mumbai itu, Vidya dipilih untuk menjadi pelakon wanita utama dalam filem Malayalam yang berjudul Cakram. Tidak hanya itu, bahkan Vidya diinfokan sempat menandatangani kontrak untuk membintangi 12 filem Malayalam setelah itu. Walau bagaimanapun, pembuatan filem Malayalam pertama lakonan Vidya ini mengalami masalah dan akhirnya projek filem ini dibatalkan. Produser filem Cakram itu menuduh Vidya yang membawa nasib yang buruk sehingga projek filem itu dibatalkan. Sang produser bahkan mengatakan Vidya sebagai pembawa sial. Justru itu semua projek filem yang telah ditandatangani oleh Vidya turut dibatalkan. Memandangkan namanya menjadi tidak baik dalam filem-filem Malayalam, Vidya mencoba nasibnya membintangi filem Tamil. Dia dipilih membintangi filem Tamil yang berjudul Run. Namun ketika dia baru selesai menjalani syuting di hari pertama, namanya digugurkan dari projek filem Run itu dan dia digantikan dengan aktris lain. Begitu juga yang terjadi bila dia ditawarkan membintangi filem Tamil yang berjudul Bala 2002 dan filem yang berjudul Manaselam 2003. Dia akhirnya digantikan oleh aktris lain. Setelah dia berkali-kali gagal menjadi pelakon filem, Vidya menerima tawaran membintangi filem-filem iklan dan juga music video. Dianggarkan Vidya muncul dalam sekitar 60 iklan TV dan juga music video. Akhirnya Vidya dapat juga berlakon filem pertamanya iaitu sebuah filem Bengali yang berjudul Balo Teko 2003. Vidya menunjukkan mutu lakonan yang mantap dalam filem pertamanya ini sehingga dia diberikan penghargaan oleh industri filem Bengali.
Setelah kejayaan filem pertamanya itu, Vidya menerima undangan menjalani screen test daripada Pradip Sarkar yang akan memulai karyanya sebagai sutradara untuk filem Bollywood yang diproduksi oleh Vidhu Vinod Chopra berjudul Parinita. Pada awalnya, produser Vidhu Vinod Chopra ingin mengambil aktris yang sudah terkenal untuk membintangi filem itu. Namun akhirnya dia setuju menerima Vidya membintangi filem itu. Filem Parinita ini rilis pada tahun 2005 dan meledak di pasaran. Akting Vidya juga menuai pujian daripada para pengkritik filem. Vidya memenangi anugerah Filmfare dalam kategori Best Female Debut dan namanya juga tercatat untuk kategori Best Actress. Setelah kejayaan filem Bollywood pertamanya, maka produser Vidhu Vinod Chopra kembali menawarkan peluang berlakon kepada Vidya dalam filem yang berjudul Lage Raho Munna Bhai 2006. Dia berpasangan dengan Sanjay Dutt dalam filem ini yang juga meledak di pasaran. Pada tahun 2007, Vidya menerima tawaran melakonkan watak pembantu dalam filem yang dibuat oleh nama tersohor di Bollywood iaitu Mani Ratnam, dan filem itu berjudul Guru yang menampilkan Abhishek Bachchan dan Aishwarya Rai sebagai pelakon utama. Para pengkritik filem hanya menyayangkan peranan yang dilakonkan oleh Vidya yang terlalu kecil dalam filem ini. Dua filem lain lakonan Vidya yang rilis pada tahun 2007 itu ialah filem Salam-e-Ishq dan Eklavya The Royal Guard, dan kedua-dua filem ini merupakan multi-star filem yang turut menampilkan pelakon-pelakon popular lainnya. Kedua-dua filem ini gagal di pasaran. Walau bagaimanapun, filem Eklavya The Royal Guard merupakan filem buatan India yang dikirim untuk menyertai Academy Awards yang ke-80. Dua filem lainnya lakonan Vidya Balan yang rilis pada tahun 2007 itu ialah filem Hey Baby dan Bhul Bhulaiya. Vidya berlakon bersama Akshay Kumar dalam kedua-dua filem ini. Kedua-dua filem ini juga meledak di pasaran. Vidya berhasil melakonkan dua watak yang berbeza dalam dua genre filem yang berlainan, iaitu genre komedi dan genre komedi horror. Selanjutnya pada tahun 2008, Vidya membintangi filem Halla Bol bersama aktor Ajay Devgan. Juga Vidya membintangi filem Kismat Connection berpasangan dengan aktor Shahid Kapoor. Namun sayangnya kedua-dua filem ini juga menemui kegagalan. Vidya yang tidak pernah putus asa akhirnya menemui prospek yang cerah dalam karya aktingnya bila pada tahun 2009 dia membintangi filem komedi yang berjudul Pa. Akting Vidya dalam filem ini menuai pujian daripada para pengkritik filem dan filem ini juga meledak di pasaran. Bahkan Vidya memenangi award dalam Filmfare menerusi filem ini. Kejayaan filem itu membuatkan Vidya merasa yakin kalau dia akan mampu menjadi aktris Bollywood yang hebat. Pada tahun 2010, Vidya menerima cabaran dengan membintangi filem yang berjudul Ishqiya dengan melakonkan watak wanita yang berasal dari desa dan menjadi wanita penggoda. Akting Vidya dalam filem ini juga menuai pujian dan dia memenangi anugerah kritik Filmfare dalam kategori pelakon wanita terbaik. Tahun 2011 merupakan tahun keberhasilan dalam karya akting Vidya, bila kedua filem lakonannya dalam tahun itu iaitu No One Killed Jessica yang turut menampilkan aktris Rani Mukherjee dan juga filem yang berjudul The Hindu memaparkan skill akting Vidya yang cemerlang. Masih pada tahun yang sama, Vidya membuat penampilan istimewa dalam filem Malayalam yang berjudul Urumi. Dan pada tahun 2011 itu juga para audiens tidak akan melupakan kehebatan akting Vidya yang muncul dalam filem yang berjudul The Dirty Picture yang didasarkan pada kisah mendiang aktris India yang kontroversial iaitu Silk Smita. Vidya memang menghayati wataknya dalam filem ini dengan baik dan dia bahkan menambah berat badannya 12 kg untuk menjayakan watak aktris Silk Smita yang dilakonkannya dalam filem ini. Vidya juga mempersiapkan mentalnya dalam melakonkan adegan-adegan yang mungkin akan menyebabkan penonton membencinya. Segala pengorbanan Vidya dalam filem ini tidak sia-sia. Filem ini meledak di pasaran bukan hanya di India tapi juga di luar India. Filem The Dirty Picture tercatat sebagai filem yang menampilkan watak utama wanita yang berhasil membuat kutipan kasar tertinggi pada waktu itu. Tidak hanya itu, Vidya bahkan memenangi anugerah pelakon wanita terbaik bukan hanya di Filmfare tapi juga National Award.
Kemudiannya pada tahun 2012, Vidya membintangi filem yang berjudul Kahani, kisah seorang wanita hamil yang mencari suaminya. Vidya menyelesaikan tempo syuting filem ini dalam 64 hari. Akting Vidya dalam filem ini lagi-lagi menuai pujian daripada para pengkritik filem. Tidak hanya itu, menerusi filem ini juga Vidya memenangi anugerah Filmfare untuk kategori pelakon wanita terbaik untuk kali yang ketiga. Filem Kahani ini juga mencatatkan prestasi sebagai filem yang menampilkan watak utama wanita yang berhasil membuat kutipan kasar tertinggi. Filem ini meledak di India dan juga di luar India. Karya akting Vidya yang meroket sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 kembali meredup bermula daripada tahun 2013. Beberapa filem lakonannya daripada tahun 2013 hingga tahun 2017 semuanya gagal di pasaran. Ini termasuklah filem-filem Gancakar 2013, Shadi Ke Side Effect 2014, Bobby Jasus 2014, Hamari Adhuri Kahani 2015, Teen 2016, Kahani 2 Durga Rani Singh 2016 dan filem yang berjudul Begum Jan 2017. Dan pada tahun 2017 itu juga Vidya membintangi filem yang berjudul Tumhari Sulu. Vidya melakonkan watak seorang penyiar radio di waktu malam menemani pendengar-pendengar yang kesepian dan kesunyian. Para pengkritik filem memuji akting Vidya dalam filem ini dan filem ini meledak di pasaran. Vidya sendiri mengakui filem ini merupakan filem lakonannya yang meledak di pasaran setelah selama 5 tahun tidak ada filem lakonannya yang meledak di pasaran. Menerusi filem ini juga Vidya memenangi award Filmfare bagi kategori pelakon wanita terbaik untuk kali yang keempat. Bermula daripada tahun 2019, Vidya melebarkan sayapnya dengan membintangi filem-filem India Selatan. Dia membintangi filem Telugu yang merupakan biopik 2 bahagian, yaitu NTR Katanaya Kudu dan NTR Mahanaya Kudu, dan sebuah filem Tamil yang berjudul Nerkonda Parval. Namun kedua-dua filem ini gagal di pasaran. Pada tahun 2019 itu juga Vidya membintangi filem Bollywood yang berjudul Mission Mangal yang turut menampilkan beberapa pelakon popular Bollywood seperti Akshay Kumar, Sonakshi Sinha dan Taapsee Pannu. Filem ini meledak di pasaran dan menjadi filem dengan kutipan kasar tertinggi waktu itu. Setelah itu, Vidya banyak berlakon dalam filem-filem yang ditayangkan di platform digital dan juga YouTube. Sebenarnya ada satu filem layar lebar lakonan Vidya yang mulanya akan ditayangkan di teater-teater, namun kerana pandemi COVID-19, filem ini hanya ditayangkan di platform digital. Adapun filem itu berjudul Shakuntala Devi yang rilis pada tahun 2020 lalu. Filem lainnya lakonan Vidya yang rilis di platform digital ialah filem yang berjudul Sherni 2021 dan Jalsa 2022. Vidya juga diinfokan akan memproduce dan sekaligus membintangi web series yang berjudul Indira, The India's Most Powerful Prime Minister, dan Vidya berlakon sebagai Indira Gandhi, mantan Perdana Menteri India. Tentang kehidupan pribadinya, Vidya berumah tangga dengan CEO di UTV Motion Pictures yang bernama Siddharth Roy Kapoor pada tanggal 14 Disember 2012 di Bandra, Mumbai. Dalam satu wawancara yang dilangsungkan pada tahun 2012 lalu, memang Vidya ada mengakui ketika itu dia berpacaran dengan Siddharth. Untuk pengetahuan anda, Siddharth Roy Kapoor adalah abang kepada aktor popular Bollywood Aditya Roy Kapoor. Pada mulanya, keluarga Vidya Balan menentang hubungannya dengan Siddharth Roy Kapoor kerana lelaki itu pernah berumah tangga 2 kali sebelumnya dan kedua-dua rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Vidya sendiri dikatakan terombang-ambing untuk mengambil keputusan. Dapat dimaklumi ketika itu karya Vidya sedang berada di puncak. Namun, Vidya tidak dapat menolak lamaran yang diajukan oleh Siddharth. Dia akhirnya setuju untuk mendirikan rumah tangga dengan Siddharth, walaupun dia tahu dia bukanlah wanita pertama dalam hidup Siddharth. Ini kerana Siddharth juga bukanlah pria pertama dalam hidup Vidya. Vidya dikatakan sempat menjalin hubungan dengan beberapa aktor Bollywood sebelumnya. Kali pertama dikatakan Vidya menjalin hubungan dengan pasangannya dalam filem Bollywood pertamanya Parinita yang rilis pada tahun 2005, yaitu aktor Saif Ali Khan. Namun baik Saif maupun Vidya tidak memberikan komen tentang hubungan mereka yang diberitakan media. Kali kedua, Vidya Balan dikatakan menjalin hubungan romantis dengan aktor yang berpasangan dengannya dalam filem Salam-e-Ishq pada tahun 2007, yaitu John Abraham. Mereka dikatakan sempat rapat namun kemudian berpisah.
Aktor ketiga yang digosipkan berpacaran dengan Vidya ialah Shahid Kapoor. Shahid merupakan pasangan Vidya Balan dalam filem Kismat Connection 2008. Mereka dikatakan masih berpacaran setelah filem itu rilis selama beberapa bulan. Namun begitu, baik Shahid maupun Vidya juga tidak memberikan apa-apa komen tentang berita mereka yang dituliskan media. Perpisahan mereka terjadi ketika Vidya dikatakan seperti tidak mempedulikan berat badannya yang kelihatan semakin bertambah. Kini usia perkawinan Vidya dan Siddharth menghampiri 10 tahun, namun mereka belum menimang cahaya mata. Menurut Vidya, dia akan melahirkan anak satu hari nanti. Sekarang dia merasa belum siap mental dan fizikal untuk mengandung dan melahirkan anak. Sebenarnya guys, banyak fakta menarik tentang aktris Vidya Balan ini. Dia merupakan seorang wanita yang suka akan cabaran. Bahkan dalam rumah tangganya sendiri, dia menerima cabaran bila memilih berumah tangga dengan suaminya Siddharth Roy Kapoor. Vidya merupakan wanita Tamil daripada India Selatan, sementara suaminya Siddharth adalah pria Punjabi dari India Utara. Banyak perbezaan cara hidup dan juga jenis makanan antara dia dan suaminya. Seperti juga beberapa aktris Bollywood lainnya, Vidya juga terlibat dalam kerja-kerja sosial untuk membantu kaum wanita India. Justru itu, Vidya pernah diberikan penghormatan oleh pemerintah daerah Kolkata atas peranannya dalam masyarakat. Fakta lainnya, media India Today memasukkan nama Vidya dalam daftar tahun 2012 sebagai salah seorang wanita yang mampu meminggirkan dominasi aktor pria dalam filem-filem Bollywood dan menjadikan para aktor Bollywood hanya pelakon pembantu di samping pelakon utamanya wanita. Pada tahun 2014, Vidya dianugerahkan dengan Padma Shri, anugerah keempat tertinggi untuk rakyat biasa oleh pemerintah India atas kontribusinya dalam industri entertainment di India. Dan pada tahun 2015 pula, Vidya dianugerahkan dengan Honorary Doctor of Arts degree daripada Rai University. Bahkan universiti itu menamakan program beasiswa mereka untuk pelajar-pelajar wanita tertentu dengan menggunakan nama Vidya Balan. Menurut Chancellor University itu Harbin Arora, nama Vidya dipilih kerana dia merupakan pelakon yang ikonik dan dia selalu menjadi pioneer atau pemula dalam semua bidang. Apa yang dilakukan Vidya itu menunjukkan akan kemampuan wanita India, kata Chancellor itu lagi. Ketika Vidya Balan menghadapi keadaan yang struggle untuk menjadi aktris selama tempoh 3 tahun dan dia dituduh sebagai pembawa sial dan semua kontrak filem Malayalam yang ditandatanganinya dibatalkan, hanya keluarganya yang memberikan support dan menyatakan keyakinan mereka bahawa Vidya akan berhasil juga satu hari nanti. Motivasi daripada keluarganya inilah yang membuatkan Vidya bertahan dan terus mencoba. Fakta lainnya, Vidya Balan selalu dikecam kerana berat badannya. Kepada media pinkvilla.com, Vidya bercerita dia memakan makanan yang tidak sehat sejak zaman kolejnya. Bila dia menyedari yang dia sudah menderita kelebihan berat badan, dia coba mengikuti water therapy yang dikatakan merupakan cara tercepat mengurangkan berat badan. Kata Vidya, dia meminum 10 liter air sehari dan akibatnya dia menjadi semakin tidak sehat. Sejak itu dia menghentikan cara meminum air yang banyak itu dan mulai mendapatkan nasihat yang betul tentang pola makan yang sehat dan membantunya menurunkan berat badannya. Fakta lainnya tentang Vidya, dia suka membaca buku di waktu lapangnya. Dia membaca pelbagai jenis buku dari pelbagai penulis. Namun penulis kegemarannya ialah Paulo Coelho. Vidya bukan terlahir dalam keluarga filem atau keluarga yang berada. Dia bekerja keras untuk menjadi pelakon filem. Bahkan untuk mendapatkan kesempatan pelakon filem pertamanya Parinita, Vidya dikatakan harus melalui screen test dan menunggu selama 6 bulan. Vidya harus melalui 40 screen test dan 17 makeup shots sebelum sutradara yang akan membuat filem yang diproduce oleh Vidhu Vinod Chopra itu memilihnya menjadi pelakon utama filem itu. Dalam program TV The Anupam Kher Show, Vidya membuat pengakuan bila produser Vidhu Vinod Chopra meneleponnya, dia menyangkakan produser itu akan menyatakan penolakan mereka untuk mengambilnya berlakon seperti yang selalu dialaminya sebelum itu. Namun dia terkejut bila Vidhu menyatakan Vidya Balan terpilih menjadi heroin filem Parinita itu. Guys, ternyata Divya juga menghidapi penyakit yang dikatakan sebagai obsessive compulsive disorder, iaitu penyakit yang menghendaki kebersihan di sekelilingnya. Vidya dikatakan obses dengan kebersihan di sekitarnya. Dia tidak suka melihat rupanya kotor. Dan begitu juga dengan keadaan rumahnya.
Kalau dia melihat ada sedikit debu saja, dia sendiri akan membersihkan debu itu. Fakta lainnya tentang Vidya, dia juga dinyatakan sebagai seseorang yang suka akan kerapian. Dia suka barang-barang dalam rumahnya tersusun rapi di tempatnya, termasuk surat kabar yang harus berada di tempatnya bila telah selesai dibaca. Setelah keberhasilan filem pertama lakonannya Parinita yang rilis pada tahun 2005, Vidya banyak menerima tawaran membintangi filem. Terdapat 2 filem yang ditolak Vidya karena jadual syutingnya yang sudah penuh, iaitu filem Laga Chunari Medar dan Koya Koya Chan. Kedua-dua filem ini kemudiannya rilis pada tahun 2007. Dan tempat Vidya digantikan oleh aktris lain. Dalam filem Laga Chunari Medak, tempat beliau digantikan oleh aktris Rani Mukherjee. Sementara dalam filem Koya Koya Chan, tempat beliau digantikan oleh Soha Ali Khan. Okey guys, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan anda yang ingin tahu tentang aktris Vidya Balan ini yang kini berusia 43 tahun. Terima kasih atas kiriman pertanyaan anda. Okey, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.